A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat menyambung lagi pembelajaran kita dalam subjek Pendidikan Islam tahun 4. Apa khabar murid-murid Ustazah pada hari ini? Ustazah doakan kita semua beroleh nikmat kesihatan dan dilimpahi rahmat Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Pergi ke pasar bersama jiran, teringin membeli sebotol budu. Cikgu Aira panggilan gerangan, aduhai murid, kalian ku rindu. Pada hari ini, murid-murid akan bersama Ustazah, iaitu Ustazah Rahmawati @Cikgu Aira dalam topik yang menarik untuk dikongsikan. Hari ini kita hendak mempelajari apakah dia adab berjiran melalui tajuk Jiran sepakat membawa berkat. Sebelum itu, Ustazah nak murid-murid sediakan dahulu buku tulis dan pensil untuk membuat nota dan catatan tentang topik kita pada hari ini. Sekiranya murid-murid mempunyai buku teks Pendidikan Islam tahun 4, bolehlah merujuk muka surat 174 hingga 179. Manakala bagi murid-murid yang mempunyai buku rujukan pula, sila lihat tajuk Jiran Sepakat Membawa Berkat ya. Manusia secara fitrah hidup bermasyarakat kerana setiap orang mesti saling memerlukan di antara satu sama lain dalam menjalani kehidupan. Tidak mungkin seorang manusia boleh hidup seorang diri tanpa berurusan dengan orang lain. Murid-murid, kita tidak boleh mengelak daripada hidup berjiran. Oleh itu, Islam telah menggariskan beberapa adab dengan jiran untuk memastikan kesejahteraan hidup bermasyarakat melalui amalan hidup berjiran. Jiran merupakan cermin diri kita. Sekiranya jiran sering menyebut kebaikan kita, maka kita tergolong dalam golongan orang yang baik. Tetapi jika sebaliknya, maka berhati-hatilah dengan sikap kita. Tuntutan hidup berjiran telah dijelaskan melalui firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran melalui surah An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. Maksudnya, hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, jiran tetangga yang dekat, jiran tetangga yang jauh, orang musafir yang terlantar dan juga hamba yang kamu miliki. Dalam hidup berjiran, kita perlu mewujudkan masyarakat yang saling mengambil berat antara satu sama lain tanpa memikirkan budaya dan agama. Yang buta dipimpin, yang sakit diziarahi, susah senang sesama jiran ditangani bersama-sama. Bersikap bagai enau dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing perlu dipinggirkan daripada sanubari. Murid-murid, jom kita berazam menjadi jiran yang bertanggungjawab dan menggembirakan. Sebagai warga negara Malaysia, sikap bertanggungjawab dan kasih sayang sesama masyarakat akan melahirkan negara yang aman. Baiklah,
Jom kita lihat objektif pembelajaran hari ini agar murid-murid dapat mengenal pasti apa yang perlu dikuasai dalam tajuk ini. Pada akhir pembelajaran, insya-Allah murid-murid akan dapat: pertama, menyatakan pengertian jiran. Kedua, menerangkan hukum beradab terhadap jiran. Ketiga, menjelaskan hak jiran. Keempat, menjelaskan contoh kehidupan berjiran mengikut cara Rasulullah SAW. Kelima, menghuraikan kepentingan adab berjiran. Dan yang keenam, iaitu yang terakhir, mencadangkan cara amalan terbaik dalam hidup berjiran dan amalkannya bersama-sama. Murid-murid, kita mulakan pembelajaran pada hari ini dengan mengetahui pengertian jiran. Apakah pengertian jiran? Jiran ialah orang yang tinggal berhampiran dengan rumah seseorang dan disebut juga tetangga. Siapakah jiran murid-murid di rumah? Adakah kamu mengenali jiran masing-masing? Ayo kenali jiran kita selepas tamat pelajaran ini. Jiran juga merupakan orang yang mendiami rumah di sekeliling kita. Orang-orang yang tinggal bersebelahan dengan rumah, bersebelahan dengan kampung, daerah, malahan lebih besar daripada itu, iaitu jiran yang bersebelahan dengan negara. Jiran juga bererti ahli-ahli 40 buah rumah setiap penjuru di utara, selatan, timur dan barat yang mengelilingi rumah kita. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Abu Daud telah bersabda Rasulullah SAW, iaitu maksudnya 40 buah rumah tetap sebagai jiran tetangga berdasarkan kepada hadis. Rasulullah SAW menunjukkan bahawa walaupun jarak daripada rumah seseorang diselangi 40 buah rumah, ia juga dikira sebagai jiran tetangga. Marilah kita kembali kepada sunnah Rasulullah dan ajaran Islam dalam menghidupkan masyarakat Islam dengan mengamalkan sunnah yang sudah semakin dilupakan, iaitu menghidupkan semangat hidup berjiran. Baiklah, sila lihat paparan berikut. Nyatakan pengertian jiran. Cuba murid-murid jawab dan fikirkan. Bagaimana murid-murid? Sudah pasti semuanya mampu memberikan jawapan yang betul. Mari kita lihat jawapannya. Pengertian jiran. Jiran ialah orang yang tinggal berhampiran dengan rumah seseorang dan disebut juga tetangga. Alhamdulillah, murid-murid dapat menjawab soalan dengan baik sekali. Tahniah. Seterusnya, kita pergi pula kepada hukum adab berjiran berdasarkan dalil riwayat Al-Bukhari dan Muslim berbunyi, maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka janganlah menyakiti jirannya. Murid-murid, apakah hukum beradab dengan jiran? Jawapannya, wajib. Wajib itu apa ya? Apabila kita lakukan, dapat pahala. Apabila kita tinggalkan, berdosa. Seorang Muslim wajib beradab dengan jirannya tanpa mengira agama dan bangsa. Bahkan menyakiti jiran hukumnya haram dan berdosa. Sekarang, murid-murid sudah faham ya hukum beradab dengan jiran? Hidup berjiran membawa bahagia. Jiran gembira, kita ceria. Murid-murid, Rasulullah SAW selalu berpesan oleh malaikat Jibril supaya berbuat baik kepada jiran. Dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan daripada Aisyah, Nabi SAW telah bersabda, Jibril sentiasa berpesan kepadaku tentang jiran sehingga aku menyangka Jibril akan menjadikan jiran itu sebagai waris kepada jirannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitulah hakikat jiran.
Jadi, mari kita sama-sama pelajari bagaimanakah cara terbaik untuk beradab dengan jiran kita ya murid-murid. Murid-murid, lihat paparan berikut. Apakah hukum beradab terhadap jiran? Sila jawab dan fikirkan. Ustazah pasti semuanya mampu memberikan jawapan yang betul. Baiklah, mari kita lihat jawapannya. Hukum beradab terhadap jiran ialah wajib. Jika diamalkan, mendapat pahala. Jika ditinggalkan, berdosa. Murid-murid, mari kita sama-sama pelajari cara beradab dengan jiran melalui hak-hak jiran yang berikut. Apakah hak jiran? Hak yang pertama dari sudut perbuatan seperti yang terdapat di paparan. Mula-mula, kita hendaklah menghormati adat, budaya dan agama masing-masing. Contohnya, tidak merosakkan tokong di luar rumah jiran Cina serta tidak mengganggu jiran Cina yang sedang membuat upacara kematian. Kemudian, tidak menyakiti jiran, iaitu tidak melakukan perbuatan yang tidak disenangi jiran seperti mencalakan kereta jiran, membuang bangkai di halaman rumah jiran atau merosakkan pokok bunga jiran. Seterusnya, menziarahi jiran ketika sakit. Apabila jiran sakit, ziarahilah mereka, bertanya khabar dan berilah ucapan supaya jiran cepat sembuh. Rasulullah menziarahi jiran baginda yang sakit tanpa mengira Islam atau kafir. Selanjutnya, memberikan pertolongan jika diperlukan. Hendaklah membantu dan berusaha mengurangkan beban jiran sekadar mampu. Contohnya, membantu sedaya upaya menolak kereta jiran yang terbenam tayarnya ke dalam lumpur. Selepas itu, melebihkan sedikit masakan dan memberikannya kepada jiran. Sabda Nabi SAW, tidak sempurna iman jika kamu tidur dalam kekenyangan sedang jiran tetanggamu menangis kerana kelaparan. Ingat ya murid-murid, jangan sampai jiran mendakwa kita di akhirat kerana kelaparan. Apa kata kita minta ibu masak lebih sedikit, kemudian kita minta izin daripada ibu untuk menghadiahkan makanan kepada jiran? Mudah kan begitu murid-murid? Berikutnya, tidak mengganggu ketenteraman jiran. Contohnya, membuat bising dengan membuka siaran TV terlalu kuat sehingga menyebabkan bayi kecil jiran menangis terjaga kerana terganggu. Perbuatan membuat bising ini juga mengganggu ketenangan jiran yang lain. Akhir sekali, saling memaafkan kesalahan dan bertolak ansur. Tidak berdendam, tidak menyimpan di dalam hati kesalahan jiran dan bertimbang rasa atas kesilapan jiran. Contohnya, pada satu hari, jiran sudah terlambat bangun tidur, lantas tergesa-gesa memandu kereta sampai terlanggar kucing kesayangan kamu hingga menyebabkan kematian. Jiran telah mengaku salah dan bersungguh-sungguh memohon maaf. Maka, maafkanlah jiran kamu dengan hati terbuka. InsyaAllah, patah tubuh hilang berganti. Allah pasti akan mengurniakan kucing baru yang lebih comel dan gebu. Tidak di dunia, mungkin di akhirat barangkali. Ingat ya murid-murid, jangan berdendam dan membalas bunuh kucing jiran kamu pula. Allah murka. Hak jiran yang kedua pula dari sudut percakapan, bagaimana kita bercakap dengan jiran kita. Mari kita pelajari cara-caranya. Memberikan nasihat sekiranya perlu. Sekiranya melihat jiran yang sedang bersedih hati atau marah tidak tentu pasal, maka nasihatilah jiran kita. Contohnya, murid-murid terlihat jiran kanak-kanak sedang marah dan bercakap tidak senonoh, maka murid-murid nasihatilah dia dan tenteramkanlah dia. Kerana manusia mudah lupa dan sentiasa perlukan peringatan orang lain. Mengucapkan tahniah atas kejayaan jiran, iaitu
mengucapkan tanda penghargaan di atas sebarang pencapaian, kecemerlangan dan kejayaan yang diperolehi jiran. Contohnya, jiran anda telah berjaya di dalam peperiksaan UPSR. Jadi, ucapkanlah tahniah kepada jiran kita. Jiran kita pasti rasa gembira dan bangga kerana kejayaannya dihargai dan disedari oleh jirannya. Menjaga pertuturan. Apabila berbual dengan jiran, maka jagalah setiap tutur kata kita. Jangan sampai percakapan kita menggores hati dan perasaan jiran. Contohnya, murid-murid tiba-tiba mengejek, "Awaklah jiran saya yang paling teruk, dah lah gemuk, hitam, busuk, miskin pula." Jangan begitu ya murid-murid. Sudah pasti jiran kita menangis dan berasa sangat malu. Silap hari bulan, beliau malu untuk keluar rumah bertemu orang lain kerana malu dengan dirinya akan diejek kembali. Lidah itu lebih tajam dari mata pedang. Kerana pulut, santan binasa. Kerana mulut, badan binasa. Telajak perahu boleh berundur. Telajak kata buruk padahnya. Awas ya murid-murid, jagalah adab dan sopan bila kita berkomunikasi dengan orang lain. Apa pula hak jiran dari sudut emosi? Bagaimana agaknya cara kita beradab dengan jiran dari aspek emosi? Bersangka baik dengan jiran. Sentiasa husnuzon dan tidak buruk sangka terhadap jiran. Sekiranya mencurigai sesuatu, siasatlah terlebih dahulu sebelum membuat kesimpulan yang negatif. Contohnya, murid-murid melihat jiran tiba-tiba bermasam muka pada suatu hari. Jangan terus membuat tanggapan bahawa jiran tersebut membenci kita. Bersangka baiklah dengan jiran. Anggaplah jiran kita tidak sihat atau menghadapi masalah pada hari tersebut. Sekiranya murid-murid ingin mengetahui sebab sebenar jiran bermasam muka, maka murid-murid boleh bertanya sendiri jawapannya kepada jiran di lain hari. Bersimpati apabila jiran ditimpa kemalangan, iaitu turut sama merasai kesedihan dan belas kasihan terhadap jiran yang ditimpa kemalangan ataupun musibah. Contohnya, jiran kita terlibat dengan kemalangan jalan raya hingga menyebabkan kecederaan, manakala kenderaannya rosak teruk. Ucapkan takziah dan pujuklah jiran supaya bersabar. Katakan kepada jiranmu, di sebalik ujian ada rahmat Tuhan. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan lebih baik kita menghulurkan bantuan untuk meringankan musibah. Murid-murid, Ustazah cadangkan agar menghasilkan sebuah peta pokok tentang hak jiran bagi menambahkan lagi kefahaman. Baiklah, tadi kita telah mempelajari tentang hak-hak jiran yang wajib kita amalkan serta cara beradab dengan mereka. Jom ulang kaji. Sila lihat paparan berikut. Sebutkan 3 adab-adab berjiran. Cuba murid-murid jawab dan fikirkan. Mari kita lihat jawapannya. 3 contoh beradab dengan jiran adalah menziarahi jiran ketika sakit, menjaga pertuturan dan bersangka baik dengan jiran. Alhamdulillah, syabas diucapkan kepada murid-murid yang berjaya menjawab. Dan jangan lupa amalkannya ya murid-murid. Sekiranya kita menjaga hak orang lain, insya-Allah Allah juga akan menjaga hak kita. Murid-murid, Rasulullah adalah contoh terbaik dalam hidup berjiran. Mari kita lihat bagaimana Rasulullah beradab dengan jiran-jiran baginda dan kita hendaklah mencontohi kehidupan berjiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah caranya murid-murid? Pertama, berbuat baik dengan jiran.
Rasulullah sentiasa berbuat baik dengan jiran dan tidak pernah menyakiti mereka walaupun jirannya seorang Yahudi. Kedua, peka dengan kebajikan jiran. Apabila memasak makanan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kita memberikan sedikit makanan kepada jiran, terutamanya apabila berlaku kematian dan musibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita membiarkan jiran berada dalam kelaparan sedangkan kita kekenyangan. Ketiga, menghargai jiran. Rasulullah berpesan agar kita kerap memberikan hadiah kepada jiran dan mendahulukan jiran yang berdekatan. Rasulullah juga menegah kita meremehkan pemberian jiran walaupun kurang bernilai. Murid-murid, kita mestilah menjaga tata cara dan adab terhadap jiran. Murid-murid, apakah kepentingan adab berjiran? Jom kita tengok. Apakah kesan baik sekiranya mengamalkan adab berjiran? Pertama, kepada individu, mendapat pahala dan keredaan Allah. Menjamin ketenangan emosi. Kedua, kepentingan kepada masyarakat. Kerja yang berat menjadi ringan. Hidup damai dan harmoni. Gejala negatif dapat dibanteras dan memupuk silaturahim. Ketiga, kepentingan kepada negara. Negara maju dan menarik kedatangan pelancong. Ekonomi negara bertambah baik. Kedudukan jiran sangat penting dalam Islam. Namun, dalam kepesatan teknologi dan kemodenan manusia hari ini, ramai yang sudah melupakan jiran mereka. Kita lihat manusia hari ini sibuk membina rumah besar dan memasang pagar tinggi-tinggi serta dinding tembok yang tebal hingga memisahkan dirinya dari jiran sebelah. Cuba bayangkan apa yang akan berlaku jika kita abaikan adab terhadap jiran. Mari kita fikirkan bersama-sama. Mengabaikan adab berjiran boleh memberi kesan buruk yang besar. Contohnya, hidup tidak tenang, merenggangkan hubungan silaturahim, menyebabkan berlaku perselisihan, menimbulkan pergaduhan, memutuskan persaudaraan, menjejaskan keharmonian dan akhirnya menjatuhkan ekonomi negara. Adakah murid-murid faham berkenaan contoh kehidupan berjiran mengikut cara Rasulullah dan kepentingan adab berjiran? Seterusnya, Ustazah akan uji minda semua. Pertama, nyatakan 3 contoh kehidupan berjiran mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, sebutkan 3 kepentingan adab berjiran. Cuba murid-murid jawab dan fikirkan. Baiklah, mari kita lihat jawapannya. 3 contoh kehidupan berjiran mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berbuat baik dengan jiran, peka dengan kebajikan jiran dan menghargai jiran. 3 kepentingan adab berjiran adalah menjamin ketenangan emosi, ekonomi negara bertambah baik serta hidup damai dan harmoni. Murid-murid, antara sarana aktiviti yang dapat kita lakukan di rumah untuk lebih memahami tajuk ini adalah: pertama, tuliskan diary 30 hari menyayangimu jiranku. Ustazah mahu murid-murid laksanakan satu amalan baik setiap hari kepada jiran, kemudian catatkan di dalam diary selama 30 hari. Kedua, cipta kad kreatif terima kasih jiranku. Murid-murid boleh hasilkan sebuah kad kreatif terima kasih jiranku, kemudian hadiahkan kepada jiran kita sebagai tanda terima kasih kerana sudi menjadi jiran. Ketiga, jom buat aktiviti kenali jiran.
Sila pergi ke rumah jiran murid-murid, kemudian tanya khabar dan berbual-buallah dengan mereka. Beritahu mereka yang murid-murid sangat sayangkan jiran dan ingin menjadi jiran yang terbaik dan hebat. Sila ambil gambar dengan jiran murid-murid, kemudian kongsikan ke dalam media sosial Instagram ataupun Facebook ya. Tahniah murid-murid sekiranya berjaya melakukan amalan terbaik ini. Hebat! Jiran tetangga bersepakat kerjasama. Tolong menolong, bergotong royong, bersatu hati. Uhuah terjalin pasti. Murid-murid, bagaimanakah cara mengamalkan dan mempraktikkan amalan hidup berjiran? Begini ya murid-murid. Sebagai contoh, sekiranya jiran kita mengadakan kenduri kendara, maka murid-murid hendaklah sedaya upaya bersungguh-sungguh ingin membantu dan menjadi orang yang terawal ingin menghulurkan pertolongan. Pastikan murid-murid lakukan dengan ikhlas ya. InsyaAllah, jiran yang jauh dapat dirapatkan, jiran yang dekat dapat dimesra-mesrakan. Kita hendaklah peka wujudnya jiran dalam hidup kita. Pasti ada hikmah jiran itu menjadi jiran kita dan kita pula menjadi jiran kepadanya. Justru, jadikan kejiranan sebagai medan dakwah dan ibadah menerusi apa jua cara yang termampu dengan cukup bijaksana. Murid-murid, jom kita amalkan kehidupan. Jiran sepakat membawa berkat. Anggaplah jiran seperti saudara kita sendiri. Umpama cubit paha kanan, paha kiri pun terasa juga. Oleh itu, jangan sia-siakan jiran kita ya. Semoga Allah Ta'ala sentiasa memelihara hubungan baik sesama jiran kita. Murid-murid, kelas kita telah sampai ke penghujungnya. Ustazah harap murid-murid dapat menguasai topik ini dan seterusnya mengamalkannya dalam kehidupan secara beradab dan istiqomah. Sekian sahaja perkongsian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Ila liqa wa ma'assalamah wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.